Universiti Kebangsaan Malaysia telah menginjak usia 45 tahun pada 18 Mei 2015 yang lalu. Dalam usia yang sedemikian, banyak kejayaan telah dicapai oleh UKM dalam bidang akademik dan penyelidikan. UKM juga berjaya menjadi di kalangan 100 buah universiti terbaik di dunia di bawah usia 50 tahun. Sempena menyambut 45 tahun UKM, satu kayuhan amal telah diadakan. Program ini telah dianjurkan oleh Kelab Berbasikal UKM. Program ini dikenali sebagai program cabaran kayuhan amal 450 km sempena 45 tahun UKM. Tujuan utama ialah untuk menyambut 45 tahun UKM dan juga menyahut cabaran Naib Chancellor iaitu mencabar kelaziman. 450 km, satu jarak yang agak jauh, 4 hari, memerlukan kekuatan bukan sahaja dari segi fizikal tetapi mental. Sekaligus juga kami beramal itu mendapatkan dana untuk diberikan sebagai sumbangan kepada tabung kebajikan pesakit HUKM dan juga kepada rumah amal Ashraful Ruhaniah di Teluk Intan. Jadi kita tingkatkan visibility UKM. Menganjurkan sebuah program, sama ada besar atau kecil, bukanlah mudah. Ia memerlukan kesungguhan dan perancangan yang teratur. Segala perkara perlu diambil kira. Sebenarnya kita buat projek ini susulan daripada kejayaan kami membuat program tahun lepas kayuhan 44 km dengan 44 pengayuh, termasuk juga dengan 57 km sempena 57 tahun Merdeka. Program ini telah pun kita bawa ke Jawatankuasa Induk untuk buat 450 km di mana jawatankuasanya telah dilantik Prof Yam sebagai pengurusi jawatankuasanya, saya sebagai timbalan pengurusi dan 6 jawatankuasa telah kita lantik. Pertama iaitu jawatankuasa penyertaan, jawatankuasa sumbangan, jawatankuasa logistik, jawatankuasa perubatan, jawatankuasa perubatan, jawatankuasa kebajikan. Program kayuhan amal ini bermula dari dataran panggung seni UKM. Pelepasan peserta kayuhan amal ini telah disempurnakan oleh Yang Berbahagia Profesor Dr. Imran Ho Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Jaringan Industri dan Masyarakat. Dari UKM, kumpulan kayuhan ini bergerak menuju ke Tanjung Karang, iaitu lokasi terakhir untuk fasa pertama. Lalu lintas dikawal oleh unit keselamatan UKM. Kayuhan ini bergerak melalui Dengkel dan Banting. Di sini, mereka berehat seketika untuk mengumpul kekuatan. Pekan yang dilalui oleh peserta kayuhan selepas Kelang ialah Kapar. Peserta singgah di sini untuk makan tengah hari di restoran kari kepala ikan. Namun, perut tidak boleh diisi penuh kerana ia akan mengganggu rentak kayuhan. Kayuhan ini diteruskan menuju Tanjung Karang melalui Jeram dan Kuala Selangor. Kayuhan ini berakhir di Pusat Latihan dan Khidmat Masyarakat UKM di Tanjung Karang. Di sini, semua peserta menginap untuk menunggu memulakan kayuhan pagi esoknya. Pusat latihan ini digunakan sebagai pusat memberikan perkhidmatan kesihatan kepada penduduk sekitar oleh pelajar perubatan UKM.
Tanjung Karang merupakan kawasan penanaman padi. Ia merupakan jelapang padi negara ini selepas Kedah. Kayuhan untuk fasa pertama ini mempunyai jarak sejauh 138 km dan mengambil masa lebih kurang 8 jam. Ahad, 24 Mei 2015, peserta kayuhan amal telah siap sedia sejak awal pagi lagi untuk memulakan kayuhan. Fasa kedua ini ialah dari Tanjung Karang ke Teluk Intan, Perak. Setelah semuanya siap sedia dan sesi fotografi telah selesai, kayuhan pun bermula. Kayuhan ini akan melalui Sekincan, Sungai Besar dan Sabak Bernam sebelum tiba di Teluk Intan. Jarak perjalanan lebih kurang 97 km dan dijangka selesai dalam masa 5 jam. Kayuhan bukan sahaja melalui jalan yang lebar dan sesak, malah juga melalui jalan yang di kiri dan kanan ditumbuhi pokok yang menghijau. Tumbuhan kelapa sawit merupakan tumbuhan biasa di kiri kanan jalan yang dilalui. Dalam perjalanan, peserta kayuhan amal singgah sebentar di sebuah sekolah agama Ma'had Sungai Besar, Selangor. Profesor Dato' Abdullah Sani yang juga peserta kayuhan telah mengambil sedikit masa memberi kata-kata semangat kepada para pelajar. Sesi fotografi juga telah dirakam bersama pelajar. Peserta kayuhan akhirnya meninggalkan sekolah berkenaan dengan diiringi oleh lambaian tangan pelajar. Cuaca agak mendung. Tiba di Sabak Bernam, peserta kayuhan telah singgah di sebuah rumah penduduk. Di sini, Profesor Datuk Dr. Abdullah Sani, pakar ENT UKM, telah memberi khidmat nasihat perubatan kepada penghuni rumah terbabit. Semua peserta kayuhan telah diberi jamuan di rumah berkenaan. Selesai sesi fotografi, peserta kayuhan mula meninggalkan rumah tersebut untuk menuju Bandar Teluk Intan, Perak. Peserta kayuhan amal juga singgah sebentar di Pengkalan Sabak untuk bergambar dan melepaskan lelah. Tiba di daerah Teluk Intan, peserta kayuhan diiringi oleh anggota polis lalu lintas IPD Teluk Intan. Anggota polis lalu lintas ini telah menjalankan tugas mereka dengan amat baik sekali. Peserta kayuhan tiba di kampus UKM Teluk Intan menjelang tengah hari. Peserta akan menginap di kampus ini. Kampus UKM Teluk Intan ini merupakan kampus untuk pelajar tahun akhir Fakulti Perubatan yang menjalankan aktiviti kemasyarakatan di kalangan penduduk sekitar. Kampus ini siap dibina pada tahun 2013. Menjelang jam 3 petang, anggota polis lalu lintas Teluk Intan telah mengiringi peserta kayuhan amal ke IPD Teluk Intan. Di sini, mereka telah bergabung dengan kelab berbasikal polis Teluk Intan untuk mengadakan kayuhan sekitar Bandar Teluk Intan.
Selesai sesi fotografi, mereka mula bergerak keluar dari perkarangan Balai Polis Teluk Intan. OCPD Teluk Intan juga turut serta dalam kayuhan ini. Teluk Intan mempunyai keluasan lebih kurang 126 km persegi. Jumlah penduduknya lebih kurang 230,000 orang. Sebelum ini, nama Teluk Intan dikenali sebagai Teluk Anson. Ia ditukar kepada Teluk Intan dalam tahun 1982. Di Teluk Intan, peserta kayuhan telah berkunjung ke beting beras basah yang merupakan antara lokasi penting dalam istiadat pertabalan Sultan Perak. Kayuhan di Teluk Intan juga telah melawat Menara Condong Teluk Intan. Menara ini dibina dalam tahun 1885 dan merupakan menara jam dan tangki air. Dari luar, ia kelihatan mempunyai 8 tingkat, tetapi sebenarnya ia mempunyai 3 tingkat sahaja. Ia telah diisytiharkan sebagai warisan kebangsaan. Akhirnya, kayuhan peserta telah singgah di rumah titihan Ashraful Rohaniyah. Rumah ini menempatkan mereka yang mempunyai pelbagai masalah yang perlu kepada penjagaan. Selepas selesai semua ucapan, pihak UKM yang diwakili oleh Profesor Datuk Dr. Abdullah Sani telah menyampaikan cek dan sumbangan barang-barang yang lain kepada pihak rumah terbabit. Hari Isnin, 25 Mei 2015, seperti biasa, setiap peserta kayuhan akan membuat persediaan untuk menyambung kembali kayuhan. Setelah segalanya selesai dan setelah doa dipanjatkan kepada Ilahi, kumpulan ini memulakan kayuhan. Doa sentiasa dibaca dan tidak pernah ditinggalkan setiap kali memulakan kayuhan. Mereka meninggalkan pusat latihan kampus UKM Teluk Intan menuju Tanjung Malim. Fasa ketiga ini mempunyai jarak perjalanan 98 km dan dijangka mengambil masa selama lebih kurang 5 jam. Peserta kayuhan akan melalui Bidur, Sungai, Slim River sebelum tiba di lokasi yang dijadualkan, iaitu Kampus Sultan Azlan, Universiti Perguruan Sultan Idris, UPSI di Bandar Proton, Tanjung Malim. Peserta kayuhan singgah di beberapa lokasi mengumpulkan tenaga untuk meneruskan cabaran.
Di Sungkai, peserta kayuhan singgah di MRSM. Pihak MRSM menyambut baik kedatangan peserta kayuhan amal ini. Sesi bertukar-tukar fikiran dijalankan secara santai dengan pengetua MRSM tersebut. Ini juga merupakan salah satu cara mempromosikan UKM kepada pihak luar. Kayuhan diteruskan lagi kerana lokasi akhir masih belum dijejaki serta masih jauh lagi. Kali ini, kayuhan mereka disirami air hujan buat seketika. Akhirnya, setelah agak lama berkayuh, maka menjelang tengah hari, mereka tiba di Universiti Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim. Bandar Tanjung Malim terletak di selatan Perak dan bersempadan dengan Selangor. Keluasan Tanjung Malim lebih kurang 900 km persegi dan mempunyai penduduk lebih kurang 60,000 orang. Universiti Pendidikan Sultan Idris berasal dari Institut Perguruan Sultan Idris. Sebelum menjadi institut, ia merupakan sebuah maktab perguruan yang dibina dalam tahun 1922 oleh Inggeris dengan desakan Sultan Idris. Ia dinaik taraf sebagai sebuah universiti dalam tahun 1997. Kampus baru telah dibina dalam tahun 2012 yang dinamakan Kampus Sultan Azlan di Bandar Proton. Jaraknya dari kampus utama lebih kurang 8 km. Selepas berehat, jam 5 petang, peserta kayuhan amal berkayuh di sekitar Tanjung Malim sebelum berhenti untuk berehat menunggu memulakan kayuhan pagi esok. Hari Selasa, 26 Mei 2015, seperti biasa, setiap peserta kayuhan akan membuat persediaan untuk menyambung kembali kayuhan. Setelah segalanya selesai dan setelah doa dipanjatkan kepada Ilahi, kumpulan ini memulakan kayuhan. Mereka mula meninggalkan kampus Universiti Sultan Idris di Tanjung Malim menuju ke Rawang. Mereka meneruskan kayuhan dengan bertenaga sepanjang perjalanan menuju Rawang. Mereka akan melalui Kuala Kubu Baru, Rasah dan Batangkali. Di Kuala Kubu Baru, peserta kayuhan singgah sebentar di sini untuk mengumpul tenaga. Pasukan perubatan juga turut memberikan bantuan kepada para peserta yang mengalami masalah. Kayuhan bersambung dan bila tiba di daerah Rawang, jalan raya bertambah sibuk dan sesak. Para peserta singgah di hutan lipur Kancing untuk berehat dan makan tengah hari. Selesai berehat dan makan tengah hari, semua peserta masuk ke dalam kenderaan untuk pergi ke Putrajaya. Basikal para peserta juga ada yang dimasukkan ke dalam lori untuk dibawa ke sana. Keputusan ini diambil kerana keadaan jalan raya yang terlalu sibuk dan sesak yang mungkin boleh membahayakan peserta kayuhan. Di Putrajaya, peserta menyambung kembali kayuhan menuju Universiti Kebangsaan Malaysia di Bangi. Mereka berkayuh dari Putrajaya menuju kampung Abu Bakar Baginda
dan seterusnya ke UKM. Ada kalanya kayuhan mereka dalam kumpulan dan ada ketikanya berjauhan antara satu dengan yang lain. Namun, mereka masih kelihatan bertenaga untuk menyelesaikan cabaran berkenaan. Akhirnya, peserta kayuhan amal ini tiba di kampus UKM. Di bangunan Chancellery, peserta kayuhan telah disambut oleh pegawai UKM. Pada 27 Mei 2015, semua peserta kayuhan amal telah diberi penghargaan dalam majlis pelancaran sambutan 45 tahun UKM di Dewan Chancellor Tun Abdul Razak, Universiti Kebangsaan Malaysia. Rusdi, 450 km bukan dekat Rusdi. Saya tak mampu. Saya rasa amat bertuah kena dapat berserta dengan peserta UKM dalam cycling amal ini. Dan saya rasa ini satu aktiviti yang paling bermakna bagi saya kerana saya dapat menguji tahap fitness saya sepanjang ini. Persiapan yang kita perlukan dalam mengambil bahagian dalam cycling amal ini adalah persiapan mental dan persiapan fizikal. Kali ini adalah pertama kali saya berkayuh dengan anggota yang berbagai-bagai kebolehan. Jadi itu merupakan satu cabaran daripada saya, iaitu di mana kami perlu menghabiskan dalam masa yang sama, tetapi keupayaan masing-masing adalah berlainan. Okey, cabaran saya pada kali ini ialah berkayuh di usia 47 tahun selama 4 hari berturut-turut dalam keadaan demam selsema dan amat-amat tidak selesa, tapi alhamdulillah saya berjaya menghabiskan 450 di kayuhan amal UKM. Alhamdulillah. Cabaran saya pada kali ini ialah berkayuh pada usia 44 tahun sejauh 450 km 4 hari berturut-turut. Sebelum ni saya berkayuh paling jauh pun dalam 150-160 km untuk sehari saja. Umur tidak menghalang saya untuk meneruskan cabaran ini. Cabaran saya pada kali ini sebanyak 450 cukup mencabar dan saya tetap meneruskan walaupun kecederaan di kaki. Okey, cabaran saya pada kali ini bukan faktor umur yang menjadi penghalang, tapi ia sebenarnya pengalaman dan ilmu yang penting. Sebelum tu perlukan banyak latihan dan juga faktor basikal juga. Itu cabaran saya pada kayuhan amal UKM ni adalah amat membanggakan dan insya-Allah saya rasa kejayaan yang satu sejarah bagi hidup saya sendiri kerana kita kayuh 450 km dan saya menggunakan basikal MTB. Sampaikan rakan-rakan saya di kelab saya ECC Aztec mengatakan saya gila mengikuti basikal road bike ni.